أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबी का मैं जिक्र करूंगा उनका नाम है हज़रत मुआज़ बिन जबल. Riwayat sahabat yang akan saya sampaikan hari ini namanya adalah Hazrat Muaz bin Jabal. Nama beliau adalah Muaz, nama bapa beliau adalah Jamal bin Amr dan ibu bernama Hind binti Sahal yang berasal dari Banu Rabbah yang merupakan bahagian dari kabilah Juhainah. Nama gelaran Hazrat Muaz bin Jabal adalah Abdul Rahman. Beliau berasal dari suku kabilah Khazraj. Adi bin Sa'ad bin Ali, penulis siri sahabah, menulis bahawa Sa'ad bin Ali mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Salimah dan Adi. Anak keturunan dari Salimah disebut sebagai Banu Salimah. Pada masa Islam, hanya dua orang yang tinggal dari keluarga Adi bin Sa'ad. Yang pertama adalah Hazrat Muaz dan yang kedua adalah anak beliau Abdul Rahman. Rumah-rumah Banu Adi terletak berjiran dengan Banu Salimah. Hazrat Muaz bin Jabal berwajah sangat putih dan tampan, bergigi putih bersih, bermata sangat cantik. Beliau adalah yang paling tampan dan paling dermawan di antara para pemuda kaum beliau. Abu Nuaim meriwayatkan bahawa Hazrat Muaz bin Jabal adalah yang terbaik dari antara para pemuda Ansar dalam hal lemah lembut, kerendahan hati dan kedermawanan. Hazrat Muaz bin Jabal ikut serta bersama 70 orang Ansar dalam Bai'at Aqabah kedua dan pada waktu menerima Islam beliau berusia 18 tahun. Hazrat Muaz bin Jabal ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak dan semua peperangan lainnya bersama Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut serta dalam Perang Badar ketika berusia 20 atau 21 tahun. Saudara si ibu beliau tetapi berlainan bapa, Hazrat Abdullah bin Jad juga ikut serta dalam Perang Badar. Menurut Asadul Ghaba, saudara si ibu beliau bernama Sahal bin Muhammad bin Jad dan Sahal berasal dari Banu Salimah. Oleh kerana itulah Banu Salimah juga menganggap beliau termasuk dalam kabilah mereka. Ketika para muhajirin Mekah berhijrah dan tiba di Madinah, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Hazrat Muaz bin Jabal dengan Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hal ini tertulis sama dalam berbagai kitab tarikh. Setelah menerima Islam, Hazrat Muaz bin Jabal bersama-sama dengan para pemuda Banu Salimah telah memecahkan berhala Banu Salimah. Sebelum ini telah disampaikan peristiwa ini berkenaan dengan seorang sahabat, bagaimana dia memecahkan berhala keluarganya, dan sekarang pun saya akan menyampaikannya. Hazrat Amr bin Jamu telah membuat sebuah berhala dari kayu di rumahnya dan menamakannya Mana'at dan sangat mengagungkannya.
बनु सलमा के बाद नौजवानों ने Pada kesempatan Bai'at Aqabah kedua, beberapa pemuda dari Banu Salimah telah bai'at. Di antara mereka termasuk juga Hazrat Muaz bin Jabal. Hazrat Muaz, anak dari Hazrat Amr juga bai'at. Dan peristiwa yang sedang saya sampaikan ini telah disampaikan juga sebelumnya. Peristiwa ini telah disampaikan dalam pembahasan Muaz bin Amr. कहते हैं उन्होंने अपने वालिद अमर को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए तदबीर की Diriwayatkan untuk mengajak bapa beliau yakni Amr kepada Islam. Beliau melakukan usaha berikut. Pada malam hari beliau mengambil berhala Hazrat Amr yang diletakkan di rumahnya dan membuangnya ke tumpukan sampah dan meminta bantuan dari beberapa para pemuda untuk melakukan perkara tersebut. Di antara mereka termasuklah Hazrat Muaz bin Jabal. अमर उसे तलाश कर Ringkasnya, pada satu hari dia mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Amr mencarinya lalu membawanya ke rumah dan berkata bahawa jika saya tahu orang yang melakukan kerja ini kepada berhala saya, maka saya akan memberikan hukuman yang mengerikan kepadanya. फिर उस Keesokan harinya para pemuda itu melakukan hal yang sama terhadap berhala tersebut. Mereka mengembalikannya lagi ke lubang sampah dan kemudian dia mengambilnya semula. Pada hari ketiga dia membersihkan berhala tersebut, meletakkannya kembali serta menggantungkan sekali pedangnya. Lalu beliau berkata kepada berhala tersebut, "Demi Tuhan, saya tidak tahu siapa yang melakukan hal ini padamu. Namun sekarang saya pergi dan meninggalkan pedang bersamamu. Sekarang lindungilah dirimu sendiri. Sekarang pedang ada padamu." Keesokan harinya Hazrat Amr melihat berhala itu sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian ditemukan di dalam tempat sampah di kawasan itu dalam keadaan terikat di leher bangkai anjing. Melihat hal ini beliau sangat tercengang dan dengan sangat gelisah beliau terpaksa berfikir bahawa berhala yang saya jadikan Tuhan pada dirinya sedemikian rupa tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dengan pedang yang ada padanya. Bagaimana ia dapat melindungi saya? Lebih lanjut lagi, bagaimana boleh Tuhan ini melekat pada leher seekor anjing yang mati? Bagaimana ini boleh menjadi Tuhan? Ringkasnya, hal inilah yang membawa beliau untuk cenderung kepada Islam dan menjadi sarana beliau untuk menerima Islam. Kecintaan dan ketulusan Hazrat Muaz bin Jabal terhadap Hazrat Rasulullah SAW dapat dilihat dari peristiwa berikut ini, bahawa setelah perang Uhud, ketika Hazrat Rasulullah SAW balik ke Madinah, terdengar suara tangisan dari lorong-lorong. Beliau SAW bertanya, ada apakah ini? Mereka menjawab, suara tangisan daripada wanita Ansar yang menangisi para syuhada mereka. Beliau SAW bersabda, tidak adakah yang menangisi untuk Hamzah? Beliau SAW berdoa untuk keampunan Hazrat Hamzah. Ketika Hazrat Sa'ad bin Muaz dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan Hazrat Muaz bin Jabal dan Hazrat Abdullah bin Rawaha mendengar hal ini, lalu mereka pergi ke kawasan tempat tinggalnya masing-masing dan mengumpulkan para wanita yang menangis dan meratap tadi. Mereka mengatakan, sekarang tidak ada yang boleh menangisi para syuhada Ansar selagi tidak ada yang menangisi pakcik Nabi SAW, kerana beliau SAW bersabda, di Madinah tidak ada seorang pun yang menangis untuk Hamzah. Inilah kecintaan kepada Hazrat Rasulullah SAW. Dikarenakan kesedihan beliau SAW atas Hazrat Hamzah ini, seolah-olah meskipun menangis dan meratap dilarang, tetapi di sini Hazrat Rasulullah SAW mengizinkannya untuk sementara waktu. Atau setelah beliau SAW melihat perasaan orang-orang, lalu beliau SAW sendiri mengungkapkan bahawa seandainya untuk Hamzah pun ada yang menzahirkan perasaannya, namun bagaimanapun secara umumnya meratap dilarang dalam Islam. Hazrat Rasulullah SAW sendiri melarangnya. Setelah Fatah Mekah, Rasulullah SAW pergi ke Hunain. Hunain adalah satu lembah yang terletak di sebelah timur Laut Mekah, dekat Taif. Lalu beliau telah meninggalkan Hazrat Muaz bin Jabal di Mekah supaya beliau mengajarkan agama kepada para penduduk Mekah dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Hazrat Muaz bin Jabal dengan penuh semangat ikut ambil bahagian dalam perang Tabuk. Ketika Yang Mulia Nabi SAW bertanya mengenai Hazrat Ka'ab bin Malik yang pada waktu itu tertinggal di Madinah, maka
seseorang dari Banu Salimah mengatakan hal yang buruk mengenai Hazrat Ka'ab bin Malik. Maka Hazrat Muaz bin Jabal menengking orang tersebut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya melihat kebaikan pada diri beliau. Tidak ada keburukan yang kami lihat." Inilah akhlak yang luhur, yakni tidak memburuk-burukkan seseorang di belakang. Qatadah meriwayatkan, saya mendengar Hazrat Anas berkata bahawa pada masa Rasulullah SAW ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran dan kesemuanya dari kalangan Ansar. Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Zaid bin Sabit dan Hazrat Abu Zaid. Hazrat Abu Zaid adalah pakcik Hazrat Anas. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, saya telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, belajarlah Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud dan hamba sahaya Abu Huzaifah, Salim, Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal. Riwayat pertama yang saya baca adalah dari riwayat Bukhari. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, dan pernah juga disampaikan sebelum ini dalam riwayat Hazrat Ka'ab bahawa Rasulullah SAW telah menetapkan satu kelompok guru pengajar Al-Quran yang telah menghafal seluruh Al-Quran dari Rasulullah SAW lalu mengajarkannya kepada orang lain. Keempat-empat guru besar ini yang tugasnya adalah mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian di bawah mereka pun banyak para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nama keempat-empat guru besar tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. 2 orang yang pertama adalah Muhajir dan 2 lagi adalah Ansar. Dari segi pekerjaan, Abdullah bin Mas'ud adalah buruh, Salim adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan, Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab adalah pembesar di Madinah. Seolah-olah Rasulullah SAW menetapkan kari dengan memperhatikan setiap kalangan tersebut. Dalam hadis dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Khuzul Qur'ana min arba'atin, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Muaz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, belajarlah dari keempat-empat orang tersebut, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Keempat-empat mereka ini adalah yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW atau beliau sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada mereka lalu memperbaikinya. Namun selain itu banyak juga sahabat yang sedikit sebanyak mempelajari Al-Quran secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam satu riwayat, satu ketika Hazrat Abdullah bin Mas'ud membaca satu lafaz dengan bacaan yang berbeza. Lalu Hazrat Umar menghentikannya dan berkata, seharusnya tidak dibaca seperti itu, tapi hendaklah dibaca seperti ini. Atas hal itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak, Rasulullah SAW mengajarkan seperti ini kepada saya. Hazrat Umar memegang beliau untuk menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah SAW bahawa dia salah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud, perdengarkanlah bacaan. Setelah beliau membacanya, Rasulullah SAW bersabda bahawa bacaannya betul. Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah, Tuan telah mengajarkan lafaz yang dibaca dalam bentuk yang lain. Beliau bersabda, itu juga betul. Dari itu dapat diketahui tidak hanya keempat-empat sahabat ini yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW, bahkan ada juga orang lain yang belajar. Pendek kata, pertanyaan Hazrat Umar yang mengatakan bahawa Tuan telah mengajarkan seperti ini kepada saya memberitahukan bahawa Hazrat Umar juga belajar dari Rasulullah SAW. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pengasih dan penyayang dalam umatku, orang yang paling pengasih dan penyayang dalam umatku ialah Abu Bakar.
इन सबसे ज़्यादा मजबूत उमर हैं। Dan yang paling tegas di antara mereka dalam menjaga agama Allah adalah Umar. वाले उस्मान हैं Dan और इनमें yang paling pemalu di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Dan yang paling baik dalam membuat keputusan adalah Ali bin Abi Talib. ईमान को जानने वाले Yang paling memahami kitabullah Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. वाले मुआज बिन Dan yang paling faham mengenai hukum halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Dan yang paling memahami mengenai kewajipan dari antara mereka adalah Zaid bin Sabit. और फरमाया सुनो हर उम्मत Dengarlah, एक अमीन होता है, beliau bersabda, उम्मत का अमीन bagi setiap umat telah ditetapkan seorang amin. Dan amin dalam umat ini adalah Ubaidah bin Jarrah. बयान हो चुकी है। Riwayat tersebut telah disampaikan juga sebelumnya. कम बेशी इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है Lebih kurang seperti itulah. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, क्या ही अच्छे betapa baiknya Abu Bakar, क्या ही अच्छे आदमी हैं अबू betapa baiknya Umar, क्या ही betapa baiknya Abu Ubaidah bin Jarrah, betapa baiknya Usaid bin Hudair, अच्छे आदमी हैं साबित बिन कैस बिन शमास dan betapa baiknya Sabit bin Qais bin Syamas, और क्या ही अच्छे आदमी dan betapa baiknya Muaz bin Jabal, dan betapa baiknya Muaz bin Amr bin Jamu. मुसद अहमद बिन हम्बल की ये रिवायत है। Ini riwayat dari Musnad Ahmad bin Hanbal. से रिवायत है Kemudian करीम सल्लल्लाहु Hazrat Muaz bin Jabal meriwayatkan, का हाथ पकड़ फरमाया satu hari yang mulia Nabi SAW memegang tangannya dan bersabda, "Wahai Muaz, आपसे अर्ज किया या sesungguhnya aku mencintaimu." बाप पर कुर्बान Hazrat Muaz berkata, "Wahai Rasulullah, ku korbankan kedua orang tuaku demi Tuhan. फरमाया Saya pun mencintai Tuhan." ए मुआज Beliau SAW bersabda, करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये जिक्र "Wahai Muaz, aku tegaskan padamu, bacalah zikir ini selepas selesai solat. Dan jangan pernah kamu meninggalkannya. Bahawa kamu bacalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bahawa ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu." से रिवायत है कि नबी करीम Hazrat Muaz bin Jabal meriwayatkan क्या मैं तुम्हें bahawa yang mulia Nabi SAW bersabda, "Mahukah aku beritahukan padamu salah satu di antara pintu syurga?" Hazrat Muaz berkata, "Mengapa tidak?" कि ला हौला वला कुव्वत Lalu Rasulullah SAW bersabda bahawa biasakanlah membaca la haula wala quwata illa billah. आयत है कि Hazrat Muaz meriwayatkan उनसे अफजल ईमान bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan keimanan yang paling afdal. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल ईमान ये है Lalu beliau SAW bersabda, मत करो keimanan yang paling afdal adalah bahawa kamu cintailah demi Allah, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में bencilah demi Allah, हज़रत मुआज ने dan sibukkanlah lidahmu untuk sentiasa berzikir kepada Allah. हुजूर Hazrat Muaz berkata, "Wahai Rasulullah, lalu apa lagi?" Huzur SAW bersabda, वही पसंद करो जो तुम अपने लिए "Sukailah untuk orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri, dan jangan sukai untuk orang lain apa yang kamu sendiri tidak sukai." ये नापसंद करते हो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत मुआज बिन Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan नबी सल्लल्लाहु bahawa Hazrat Muaz solat bersama Nabi SAW. और उन्हें नमाज पढ़ाते Kemudian पहले मस्जिद dia datang kepada kaumnya untuk mengimami solat bersama mereka. Mula-mula solat di Masjid Nabawi, kemudian pergi ke kawasan beliau, sampai di sana beliau mengimami solat dengan orang-orangnya. Ini adalah riwayat Bukhari. Hazrat Jabir meriwayatkan, हज़रत मुआज beliau menerangkan नमाज पढ़ा करते bahawa Hazrat Muaz biasa mengerjakan solat bersama Nabi SAW. Kemudian dia pergi ke kaumnya untuk mengimami solat bersama mereka. Satu malam beliau solat isyak bersama Nabi SAW. Kemudian datang kepada orang-orang ini dan mengimami mereka solat. Kemudian beliau mula membaca surah Al-Baqarah, dan kerana itu seorang lelaki telah memberi salam lalu keluar और अकेले नमाज पढ़ी और जाने लगा और देखा कि लंबी dan solat bersendirian. लग हो गया इस्लाम फिर के और अकेला Kerana surah yang dibaca panjang, lalu dia solat bersendirian. हो गया उसे बुरा Orang-orang berkata kepada orang tersebut, "Wahai si fulan, apakah engkau telah menjadi munafik?" Dan mula bercakap yang bukan-bukan kepada orang itu.
kamu telah meninggalkan solat berjemaah dan kemudian mengerjakan solat secara berasingan. Orang itu menjawab, tidak, demi Tuhan, aku bukanlah munafik dan aku akan pergi menghadap Rasulullah SAW dan akan memberitahukan kepada beliau bahawa saya telah melakukan ini. Jika seandainya aku munafik, aku pasti akan bersembunyi, sedangkan saya akan memberitahukan nanti kepada Rasulullah SAW. Lalu lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, kami mempunyai unta yang membawa air, yakni dengan menggunakan unta kami menghantar air dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan mengantar air ke rumah orang-orang, dan kami bekerja sehari penuh. Dan Hazrat Muaz setelah mengerjakan solat isyak bersama Tuan, kemudian beliau datang mengimami kami solat dengan membaca surah Al-Baqarah. Pendek kata, Rasulullah SAW memandang ke arah Hazrat Muaz dan bersabda, Wahai Muaz, apakah kamu hendak memasukkan orang-orang ke dalam cubaan? Mengapa menyusahkan orang-orang? Bacalah surah ini. Bacalah surah ini. Rasul mengatakannya 2 kali bahawa bacalah ini. Bacalah ini. Hazrat Jabir meriwayatkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah wasyamsi wadduhaha dan wadduha walaili iza yaghsha dan sabbihisma rabbikal a'la. Inilah 4 contoh yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah terangkan kepada beliau. Ini adalah riwayat sahih Muslim. Dalam Bukhari terdapat satu riwayat sebagai berikut. Hazrat Jabir bin Abdullah Ansari berkata bahawa ada seorang lelaki yang sedang membawa air dengan menggunakan 2 unta datang. Hari pun telah malam dan secara kebetulan dia mendapati Hazrat Muaz sedang mengimami solat isyak di masjid. Lalu dia mendudukkan untanya kemudian ikut bermakmum di belakang Hazrat Muaz. Hazrat Muaz membaca surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa. Maka dia meninggalkan solat lalu pergi. Dia mendapat khabar bahawa Hazrat Muaz tidak suka akan perbuatan dia. Lalu orang yang membawa unta tadi, dia pergi menghadap Rasulullah SAW dan mengadu tentang Hazrat Muaz. Maka Nabi SAW bersabda 3 kali, wahai Muaz, kenapa kamu memasukkan orang-orang ke dalam cubaan dengan membaca surah-surah yang panjang? Mengapa kamu tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili iza yaghsha? Kerana yang solat di belakang kamu ada orang tua yang lemah, yang memiliki keperluan. Ini adalah riwayat Bukhari seperti mana yang saya katakan. Berkenaan dengan membaca surah-surah pendek ketika mengimami solat, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu mengutip nasihat Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal dan bersabda, pada umumnya Rasulullah SAW lebih menyukai untuk membaca surah Al-A'la, Al-Ghashiyah, surah Al-Fajr dan surah-surah lain yang seperti ini ketika mengimami solat fardu. Nasai meriwayatkan dari Jabir bahawa satu kali Hazrat Muaz bin Jabal sedang mengimami solat, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang untuk bermakmum di belakang beliau. Hazrat Muaz mula membaca surah yang panjang. Dalam beberapa riwayat lain dikatakan bahawa beliau mula membaca surah Ali Imran atau surah An-Nisa. Setelah mengetahui hal itu, lelaki tersebut telah membatalkan solatnya dan meninggalkan solat berjemaah lalu solat bersendirian di satu sudut lalu pergi setelah selesai. Setelah solat, seseorang menceritakan kejadian tersebut kepada Hazrat Muaz dan berkata, Tuan sedang mengimamkan solat. Lalu datang seseorang yang mula solat bersama Tuan, tapi setelah Tuan memanjangkan solat, maka dia membatalkan solatnya dan mula solat bersendirian di satu sudut lalu pergi setelah selesai. Hazrat Muaz berkata dia munafik. Lalu Hazrat Muaz juga menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Di sini diceritakan bahawa Hazrat Muaz sendiri yang menceritakannya bahawa, wahai Rasulullah, saya sedang mengimami solat. Tiba-tiba seorang lelaki datang bermakmum di belakang saya. Tapi ketika solat terlalu panjang, maka dia membatalkan solatnya dan mula solat bersendirian. Setelah selesai, dia pun pergi. Ketika lelaki itu mengetahui bahawa dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu dia datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ketika saya datang, beliau sedang mengimami solat. Saya pun solatlah bersama dia. Namun beliau telah memanjangkan solat. Kami ini orang yang bekerja.
yang unta saya sedang berdiri tanpa ada makanan. और फिर घर जाकर Lalu saya batalkan solat saya dan solat sendirian di sudut masjid. Lalu setelah selesai solat, saya pergi ke rumah memberi makan unta saya. Mendengar itu, Rasulullah SAW marah kepada Hazrat Muaz dan bersabda, फरमाया मुआज क्या तुम लोगों को फितना में डालते हो Muaz, तब इसमें रब्बे को apakah kamu hendak menyusahkan orang-orang? Apa susahnya jika kamu membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, Wasyamsi Wadduhaha, Wal Fajri dan Wal Laili Iza Yaghsha? Kenapa kamu tidak membaca surah-surah tersebut dan mengapa kamu mula membaca surah yang panjang? Dari itu dapat diketahui bahawa Rasulullah SAW menetapkan surah-surah tersebut sebagai surah pertengahan. Pada waktu-waktu tertentu boleh saja jika ingin membaca surah-surah yang panjang, atau bacalah surah pendek jika dalam keadaan yang sulit atau sedang sakit. Namun pada umumnya, surah-surah pertengahan inilah yang seharusnya dibaca ketika solat yang dikuatkan suaranya. Pendek kata, perlu diingat रसूली हिदायत ये है bahawa bukanlah maksudnya hanya surah-surah ini saja yang perlu dibaca. Ini merupakan petunjuk asas bahawa के मुताबिक jangan membaca surah-surah yang panjang ketika mengerjakan solat berjemaah. Namun sesuai dengan keadaan, sesuai dengan hafalannya. Kadang-kadang sebahagian orang hanya hafal surah-surah yang pendek untuk dibacakan ketika mengimami, maka boleh membaca surah-surah pendek tersebut. Pada prinsipnya, janganlah membaca surah-surah yang panjang ketika mengimami solat berjemaah kerana होते हैं बूढ़े भी होते हैं बीमार भी होते हैं काम करने वाले terdapat berbagai macam orang, ada yang tua, ada yang sakit dan ada yang bekerja. नबी करीम सल्लल्लाहु Hazrat Muaz bin Jabal berkata, satu ketika saya duduk di belakang Rasulullah SAW di atas kenderaan. पिछला हिस्सा था Di antara kami terdapat pundak unta bahagian belakang. मैंने कहा मैं हाजिर हूँ यार Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Muaz bin Jabal," saya berkata, "Saya hadir ya Rasulullah. Ini merupakan kehormatan bagi saya." Kemudian लबैक setelah beberapa ketika berjalan, beliau SAW bersabda lagi, "Wahai Muaz bin Jabal," saya berkata, "Labaik ya Rasulullah, ini merupakan kehormatan bagi saya." Lalu setelah beberapa ketika berjalan, beliau SAW bersabda lagi, "Wahai Muaz bin Jabal," saya berkata, "Labaik ya Rasulullah, ini merupakan kehormatan bagi saya." Beliau SAW bersabda, "Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-Nya?" Saya berkata, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Bersabda, "Hak Allah atas hamba-Nya adalah hamba-Nya beribadah kepadanya dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya." Kemudian beliau berjalan मैंने कहा लबैक seketika dan bersabda, "Wahai Muaz bin Jabal," saya berkata, "Labaik ya Rasulullah, ini merupakan kehormatan bagi saya." Bersabda, "Apakah kamu tahu apakah hak hamba atas Allah Ta'ala?" Sebelum ini ditanyakan, बंदों का apakah hak Allah atas hamba-Nya yang perlu sang hamba melaksanakannya. Sekarang, पर क्या हक है जब वो ऐसा करें apakah hak sang hamba ke atas Allah? अपना हक Yakni setelah hamba Allah taat kepada perintah Allah Ta'ala dan memenuhi haknya. Jadi apakah hak sang hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, hak hamba atas Allah adalah supaya Allah tidak mengazabnya, yakni setelah hamba-hamba itu taat pada perintah Allah, hamba tersebut berhak supaya Allah tidak mengazabnya. Ini riwayat dari Sahih Muslim. Hazrat Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa satu hari saya bersama-sama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Saya dekat dengan beliau dan kami sedang berjalan. Saya berkata, "Ya Rasulullah SAW, beritahukanlah kepada saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari api." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu menanyakan satu hal yang sangat besar. ये आसान है जिस पर अल्लाह ताला आसान है Perkara ini mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah." फिर फरमाया आपने कि अल्लाह की इबादत करो Kemudian beliau bersabda, ना बनाओ "Beribadahlah kepada Allah. नमाज कायम करो Janganlah menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, का हज करो berpuasalah di bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah." मुतल्लिक ना बताऊं Kemudian beliau bersabda, "Mahukah aku beritahukan perihal pintu-pintu kebaikan?" Setelah menerangkan ini, kemudian beliau bersabda, "Saya beritahukan pintu-pintu kebaikan." Bersabda bahawa puasa adalah taming dan sedekah sedemikian rupa menghapuskan dosa-dosa seperti air memadamkan api, dan solat di pertengahan malam, yakni tahajud. फिर आपने ये आयत पढ़ी ततजाफा Kemudian beliau membaca ayat ini, जुनूबुहुम "Tatajafa यदऊना रब्बहुम junubuhum anil madaji'i
yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yakni mereka memisahkan diri mereka dari tempat tidurnya sambil berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harapan, dan mereka tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan mereka membelanjakan apa-apa dari rezeki yang kami berikan, maka tiada suatu jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian bersabda, mahukah aku beritahukan puncak ketinggian dari semua ini dan tiangnya dan bahagian atas dari ketinggian itu? Bersabda, itu adalah jihad. Kemudian bersabda, mahukah aku beritahukan asas dari semua ini, yang mana segala sesuatu berputar di sekelilingnya? Saya berkata, tentu sekali wahai Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyentuh lidah beliau dan bersabda, kawallah ini. Beliau memegang lidah beliau dan berkata, kawallah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan diazab disebabkan apa yang dikatakannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga kebaikan bagimu wahai Muaz. Apa yang kamu ucapkan dengan mulutmu, yakni ucapan kasar dan melukai perasaan orang lain, yang menimbulkan kekacauan dan menciptakan banyak keburukan, ketika mulut mengucapkan hal-hal yang buruk atau menjadi sarana keburukan yang dapat merugikan diri juga, bersabda, itulah yang akan membuatkan seseorang itu jatuh terlungkup di atas api. Oleh itu, jagalah mulut dan gunakanlah untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik. Oleh itu, kawallah lidah kamu dan bercakaplah perkara-perkara yang baik. Hazrat Ka'ab bin Malik mengatakan, pada zaman Hazrat Rasulullah SAW dan juga Hazrat Abu Bakar, Hazrat Muaz bin Jabal biasa memberikan fatwa. Muhammad bin Sahal bin Abu Khaisamah meriwayatkan dari ayahnya bahawa pada zaman Rasulullah SAW ada 3 orang dari antara Ansar dan 3 dari Muhajirin yang biasa memberikan fatwa. Mereka adalah Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Muaz bin Jabal dan Hazrat Zaid bin Sabit. Abdurrahman bin Qasim meriwayatkan dari ayahnya bahawa ketika Hazrat Abu Bakar Siddiq menghadapi sesuatu perkara dan ingin meminta pendapat orang yang berilmu dan juga ahli fiqh, maka beliau memanggil perwakilan dari antara Ansar dan Muhajirin. Di antaranya Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Ka'ab dan Hazrat Zaid bin Sabit. Mereka semua biasa memberikan fatwa di zaman kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, yakni merupakan anggota Dewan Fatwa atau telah diberikan wewenang oleh beliau untuk memberikan fatwa kerana ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Hazrat Muaz bin Jabal telah pergi ke Syam pada zaman Hazrat Abu Bakar dan menetap di sana. Pada hari ketika Hazrat Muaz bin Jabal berangkat ke Syam, Hazrat Umar berkata, disebabkan oleh kepergian beliau Madinah dan penduduk Madinah merasa perlu terhadap beliau kerana sebelumnya beliau biasa memberikan fatwa dalam hal fiqh dan lain-lain. Hazrat Umar berkata kepada Hazrat Abu Bakar bahawa orang-orang memerlukan beliau, halanglah beliau. Namun Hazrat Abu Bakar menolaknya dengan bersabda bahawa orang yang telah beriradah dan mengharapkan mati syahid, aku tidak dapat menghalangnya. Hazrat Umar berkata, demi Tuhan, seseorang dapat dianugerahi mati syahid sekalipun ketika berada di atas katilnya. Suar bin Yazid meriwayatkan bahawa Hazrat Muaz bin Jabal ketika solat tahajud di malam hari meminta doa ini,
bahawa, Ya Allah, mata tertidur यो कयूम dan bintang-bintang berkilauan. Engkau adalah Hayyu Qayyum. मेरी Ya Allah, aku malas meminta syurga जोर और ज़ईफ़ है। ए अल्लाह, dan sangat lemah dalam menjauhi neraka. जिसके Ya Allah, simpanlah hidayah yang nanti di hari kiamat Engkau kembalikan kepadaku. क्या खौफ और खशियत का मुकाबला। Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Betapa ini satu keadaan yang sangat menakutkan. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan आपके पीछे bahawa Nabi SAW lah yang membesarkan Hazrat Muaz. बिन जबल Beliau menunggang di belakang Rasulullah SAW dan beliau SAW bersabda, Wahai Muaz bin Jabal, beliau menjawab, Saya hadir ya Rasulullah, saya di hadapanmu. Beliau SAW bersabda, Ya Muaz. Beliau menjawab, Saya hadir ya Rasulullah, saya di hadapanmu. Beliau SAW bersabda, Ya Muaz. Beliau menjawab, Saya hadir ya Rasulullah, saya di hadapanmu. 3 kali beliau SAW memanggilnya. Kemudian beliau SAW bersabda, Barang siapa yang bersaksi dengan hati yang jujur bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah, maka Allah pasti akan mengharamkan api atasnya. खबर न दूं। Beliau berkata, Ya Rasulullah, apakah aku patut beritahukan orang-orang tentang ini? तब तो वो Mereka pasti gembira. Beliau SAW bersabda, kalau begitu mereka akan beranggapan bahawa cukup dengan mengatakan hal ini saja dan tidak perlu melakukan kebaikan lain. Oleh kerana itu, jangan beritahukan kepada mereka. Hazrat Muaz memberitahu hal ini ketika sakratul maut bahawa dia akan selamat dari dosa. Yakni beliau tidak menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini pada yang lain. Beliau berfikir bahawa hal ini hendaknya saya sampaikan kepada orang-orang yang berilmu sebelum mati. Maka dari itu beliau memberitahukannya. Tapi beliau tidak memberitahukan siapa pun ketika beliau sihat. Hazrat Syekh Waliullah Shah Sahib dalam Syarah Bukhari menulis bahawa di sini hadis-hadis saling berkaitan satu sama lain. Dalam किसी इल्मी बात को खास लोगों में महदूद करना है, क्योंकि dalam menerangkan rujukannya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahawa perkara yang disampaikan di sini adalah bahawa perkara yang bersifat keilmuan ianya terbatas hanya pada orang-orang tertentu. Kerana ini adalah masalah keilmuan, maka dari itu ianya terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kerana orang-orang awam akan mengalami kerugian kerana tidak dapat memahami makna yang sebenarnya. Yakni cukup hanya mengucapkan itu dan tidak perlu mengamalkan apapun yang lain. Jangan sampai mereka memahami bahawa kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak perlu lagi amalan yang lain. Meskipun begitu, sekarang kita melihat keadaan umat Muslim sedemikian rupa amalan mereka bahawa mereka hanya Muslim sekadar nama saja. Mereka menganggap setelah membaca kalimah maka tidak perlu amalan yang lain lagi. Kemudian Hazrat Shah Sahib menulis hadis ini menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Berbagai hadis menjelaskan tentang ini dan hadis ini salah satunya. Kemudian beliau menulis Imam Muslim juga meriwayatkan riwayat Hazrat Ibnu Mas'ud dari sanad yang sahih yang bunyinya yang bermaksud maksud dari petunjuk Nabi SAW ini adalah hendaknya bercakap dengan orang-orang sesuai dengan akal dan pemahamannya kerana beberapa perkara boleh menjerumuskan ke dalam fitnah. देखते हैं कि हम Kemudian beliau menulis, sekarang kita melihat seorang mukmin बल्कि उन्होंने शाह साहब ने ये भी लिखा है bahkan Shah Sahib juga menulis अच्छा नहीं वो पहले दूसरी रवायतें हैं वो फिर काफ़ी तफसील लंबी हो जाएगी baiklah, बहरहाल फिर ini riwayat-riwayat lainnya, penjelasannya cukup panjang. Bagaimanapun juga beliau menulis lagi bahawa kita melihat bagaimana ज़बानी इकरार को orang-orang yang mengaku mukmin menjadikan ikrar la ilaha illallah hanya di mulut saja sebagai jaminan dan ingin memberikan sijil iman kepada umat manusia dengan membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan syariat. Lalu हर मौलवी हर sadkan min qalbin, yakni mereka tidak mempedulikan kewajipan-kewajipan syariat. Setiap maulwi, setiap yang berkhutbah di mimbar beranggapan bahawa setiap orang yang solat di belakangku dan membaca kalimah dia telah mendapatkan sijil sehingga tidak perlu lagi perkara-perkara lain. Kemudian beliau menulis orang-orang yang mengaku beriman di mulut semata-mata. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, waktu itu iman tidak akan ada di hati dan tidak juga di lidah, tapi iman akan ada di suraya. Ini berkaitan tentang akhir zaman, sedangkan orang-orang itu masih ada sehingga beliau SAW menyampaikan perihal mengucapkan kalimah syahadat ini. Kemudian beliau menulis
yang bermaksud barang siapa yang menjauhi segala jenis syirik hingga datang maut, dia akan masuk ke dalam syurga. Diamnya Rasulullah SAW setelah 2-3 kali memanggil Hazrat Muaz dan kemudian menyampaikan perkara ini, sebenarnya beliau SAW ingin menilai perasaan dan keingintahuan Hazrat Muaz radhiyallahu taala anhu. Setelah 2-3 kali beliau SAW memanggil dan Hazrat Muaz menjawab, saya hadir, labaik. Maka timbullah perhatian dan rasa ingin tahu tentang apa yang ingin Rasulullah SAW sampaikan. Ketika satu semangat perhatian yang murni sudah timbul, maka barulah Rasulullah SAW memberitahukan beliau. Kemudian Syah Saib menulis supaya apa yang disampaikan Rasulullah SAW benar-benar diingat dengan baik dan pengaruhnya tertanam di dalam fikiran. Jadi seruan beliau SAW sebanyak 2-3 kali itu adalah untuk menarik perhatian dan supaya tertanam di dalam otak. Hazrat Muaz juga menghormati sepenuhnya seruan petunjuk Rasulullah SAW dan di waktu sakratul maut barulah memberitahukannya bahawa jangan sampai aku diminta pertanggungjawaban kerana tidak memberitahu satu hal yang sangat penting. Jangan sampai Allah Ta'ala berkata telah sampai kepada kamu tentang sesuatu ilmu, tapi kamu tidak menyampaikannya kepada orang lain. Yakni masalah keilmuan hendaknya disampaikan paling tidak kepada orang-orang yang berilmu. Dewasa ini umat Muslim mengaku beriman dan dengan membaca syahadat mereka beranggapan bahawa mereka sudah bersih dari syirik, tapi hati mereka penuh dengan syirik dan bergantung pada benda-benda duniawi. Penceramah-penceramah yang ulung pun bergantung pada benda-benda duniawi. Jika keadaan mereka yang asli dibuka, maka hadis yang sudah dijelaskan di atas bahawa api neraka haram bagi orang-orang yang mengucapkan syahadat atau kalimah, dari hadis ini ada satu hal yang jelas bahawa Allah lah yang memberikan ganjaran dan bukanlah pekerjaan manusia memberikan fatwa atas orang-orang Muslim yang membaca kalimah bahawa si fulan Muslim dan si fulan ghair Muslim. Fatwa-fatwa yang dibuat sendiri ini bertentangan dengan ajaran Quran. Jadi sekarang umat Muslim sangat terkenal merayakan Miladun Nabi pada Rabiul Awal. Pada hakikatnya, kita harus mengamalkan ta'lim dan uswah Rasulullah SAW. Jangan hanya menganggap diri kita Muslim setakat pada pemahaman sendiri belaka. Bahkan, serahkanlah urusan orang-orang yang membaca kalimah kepada Allah Ta'ala. Inilah yang akan membuat ruh Rasulullah SAW gembira. Dan hal ini adalah rasa gembira yang sampai kepada beliau SAW dari umat beliau. Sambil mengirimkan selawat ke atas beliau SAW, bersyukur jugalah pada Allah Ta'ala kerana dia tidak meninggalkan agama Rasulullah SAW tanpa waris. Bahkan sesuai dengan janji dan nubuatan, dia mengutus Masih Maud untuk menghidupkan agama yang memberitahu kita tentang hakikat kalimah dan pengamalan hukum-hukum syariat supaya api neraka benar-benar haram untuk kita. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberi akal pada orang-orang yang mengingkari Hazrat Masih Maud AS, supaya mereka memahami hal ini, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam hakiki dan hakikat kalimah ini. Hazrat Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa kami keluar dengan Rasulullah SAW pada tahun Perang Tabuk. Beliau SAW menjamak solat-solat. Beliau menjamak solat Zuhur, Asar dan Maghrib Isyak. Satu hari, beliau terlambat sedikit untuk mengimamkan solat. Beliau keluar dan menjamak solat Zuhur dan Asar, kemudian masuk ke dalam. Kemudian selepas itu datang keluar dan menjamak solat Maghrib Isyak. Kemudian Huzur SAW bersabda, besok insya-Allah kamu akan sampai di mata air Tabuk. Di sini bukanlah bererti keempat-empat solat ini dikerjakan sekaligus, melainkan ada jaraknya yang sedikit, dan sedapat mungkin solat Zuhur, Asar dijamak di waktu akhirnya dan Maghrib Isyak dikerjakan di waktu awal Maghrib. Pendek kata, sebelum hari betul-betul siang, kamu tidak akan sampai di mata air itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam
bersabda bahawa kamu tidak akan sampai di mata air itu sebelum siang. Yakni beliau SAW memperkirakan bahawa mereka akan sampai di siang hari. Jadi siapa pun dari antara kamu yang sampai di mata air itu, jangan sentuh air itu sebelum aku datang. Jangan minum dan sentuh air itu sebelum aku datang. Perawi meriwayatkan kemudian kami sampai di mata air itu, tapi sebelum kami sampai sudah ada 2 orang yang sampai lebih dulu. Mata air itu seperti tali kasut yang mengalirkan air sedikit sahaja. Sangat kecil alirannya. Perawi meriwayatkan Rasulullah SAW bertanya pada kedua orang itu, apakah kamu menyentuh airnya? Apakah kamu mengacau airnya? Mereka berdua berkata, ya, kami mengeluarkan airnya dan meminumnya. Kemudian Rasulullah SAW menegur mereka berdua. Saya sudah melarang kamu, kenapa kamu menyentuhnya? Beliau mengatakan pada mereka apa yang Allah inginkan. Perawi meriwayatkan kemudian orang-orang mengeluarkan sedikit demi sedikit air dari mata air itu dengan tangan mereka sehingga terkumpullah sebaldi air. Aliran airnya betul-betul sangat halus. Perawi meriwayatkan kemudian Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya di baldi itu dan membasuh muka. Kemudian beliau kembali memasukkan air itu ke dalam mata air. Yakni beliau mencuci tangan dan muka sambil duduk di atas mata air itu dan air itu jatuh masuk ke dalam mata air kembali. Kemudian mata air itu mengalir begitu deras. Ketika beliau SAW mencuci tangan dan muka lalu memasukkan air itu ke dalam mata air, maka mata air yang tadinya mengalir kecil sekarang mengalir deras sehingga orang-orang minum sepuasnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Muaz, jika umurmu panjang, maka kamu akan melihat tempat ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun. Dari kitab-kitab hadis diketahui bahawa mujizat ini terjadi ketika Rasulullah SAW baru saja tiba di kawasan Tabuk. Menurut Sirat Ibn Hisham, peristiwa ini terjadi di sebuah lembah bernama Musyikkak ketika balik dari Tabuk. Peristiwa ini juga diterangkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Dalam menjelaskan syarah hadis ini, Muhammad bin Abdul Baqi Zarqani menulis bahawa Abu Walid Baji berkata bahawa ini adalah khabar ghaib yang telah terjadi dan Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan tentang Hazrat Muaz kerana beliau pindah ke negeri Syam dan di sana beliau wafat. Beliau mengetahui melalui wahyu bahawa Hazrat Muaz akan melihat tempat ini dan lembah itu akan menjadi kumpulan pokok-pokok dan kebun-kebun hasil dari berkat beliau. Allamah Ibnu Abdul Bari berkata bahawa Ibni Wasaq berkata bahawa saya sudah melihat seluruh tempat di sekitar mata air itu. Demikian rupa hijau dan suburnya pokok-pokok. Mungkin ini akan berlanjutan hingga hari kiamat. Dan seperti itulah nubuatan beliau. Dalam Aqdas Siratun Nabi SAW ditulis bahawa pemimpin Mahkamah Syariah Tabuk memberitahukan bahawa mata air ini sampai 2 tahun yang lalu terus mengalir sejak 1425 tahun yang lalu. Setelah itu, di kawasan yang mengandungi air digali perigi-perigi sehingga air dari mata air tersebut berpindah ke perigi-perigi tersebut, yakni setelah dibahagi ke dalam kira-kira 25 perigi. Sekarang mata air ini mengering. Kemudian ianya membawa kami ke salah satu perigi. Di sana kami melihat ada sebuah paip sebesar 4 inci yang terpasang dan dari paip itu mengalir air dengan sangat deras tanpa bantuan mesin apapun. Kepada kami diberitahukan bahawa seperti inilah kira-kira keadaan semua perigi. Ini merupakan keberkatan mujizat Rasulullah SAW bahawa pada hari ini di Tabuk terdapat begitu banyaknya air yang mana kami tidak pernah melihat air sebanyak ini selain di Madinah dan Khaybar. Bahkan pada hakikatnya bahawa air di Tabuk lebih banyak dari kedua tempat itu. Sekarang air itu dimanfaatkan untuk mengairi ladang-ladang di Tabuk. Dan sesuai dengan nubuatan Hazrat Rasulullah SAW, sekarang daerah Tabuk dipenuhi dengan ladang-ladang dan hari demi hari terus bertambah. Selebihnya insya-Allah akan disampaikan di masa akan datang. Pada kesempatan ini, setelah solat Jumaat, saya juga akan mensolatkan beberapa jenazah. Saya akan sampaikan riwayat mereka. Yang pertama, Tuan Maulwi Farzan Khan, Mubalik in charge distrik Khorda.
को अस्पताल दाखिल किया गया। Beliau sakit diabetes. Pada 10 September beliau dibawa ke hospital dikarenakan sakit typhus yang kuat secara tiba-tiba dan di sana beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum seorang musi. Selain isteri beliau Puan Sakinah Begum, beliau meninggalkan seorang anak perempuan Fariha dan seorang anak lelaki yang bernama Rehan. Almarhum selalu paling depan dalam tugas-tugas jemaat. Almarhum seorang yang bertakwa, memperhatikan pada mubalik dan mualim yang bekerja di bawah beliau. Lemah lembut, rendah hati, berakhlak baik, sangat soleh dan susuk yang sangat mukhlis. Pada tahun 1980 beliau masuk Jamiah Qadian dan lulus pada tahun 1988. Lalu bertugas di lapangan perkhidmatan. Almarhum melakukan perkhidmatan dengan penuh minat, keikhlasan dan ruh wakaf selama 31 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, beliau membayatkan banyak orang di berbagai tempat dan berdiri banyak jemaat. Isteri almarhum Puan Sakinah Begum mengatakan, Maulwi Sahib menceritakan bahawa beliau pertama kali ditugaskan di Haryana. Di sana tidak ada tempat tinggal yang tetap dan tidak ada Ahmadi. Almarhum berkeliling ke berbagai tempat di daerah tersebut dan bertablik serta mendirikan pusat jemaat. Beliau datang ke kampung di provinsi Haryana untuk menyampaikan pesan jemaat. Di sana ada seorang penduduk tempatan. Dia mengatakan, lembu kami tidak mengeluarkan susu. Jemaat anda benar, maka anda jampikanlah dan berikan kepada saya. Saya akan minumkan sedikit kepada lembu supaya lembu saya mengeluarkan susu. Jika anda benar dan mukjizat ini terjadi, maka seluruh keluarga kami akan biat. Maulwi Sahib mengatakan, saya membaca surah Al-Fatihah dan selawat dan beberapa kalimat doa. Lalu meniupkannya ke air dan memberikannya kepada orang tersebut. Lalu dia pergi membawa air itu. Beliau tinggal sepanjang malam di kampung itu. Maulwi Sahib mengatakan ada seseorang mengatakan bahawa di kampung itu ada satu pokok dan saya melewati sepanjang malam dengan duduk dan berdoa di bawah pokok tersebut. Semoga Allah Ta'ala membuktikan mujizat kebenaran Hazrat Masih Maud Rasulullah SAW. Keesokan paginya Maulwi Sahib melihat seorang membawa sebuah baldi. Ketika dilihat, isinya susu. Orang itu mengatakan, Maulwi Sahib, lembu kami telah mengeluarkan susu dan dengan senang hati saya dan seluruh keluarga saya sekarang memahami bahawa jemaat Ahmadiyah benar. Kami akan bergabung ke dalamnya. Anak beliau Rehan mengatakan bahawa almarhum adalah seorang yang sangat sederhana dan rendah hati, berhati lembut, bersikap kasih sayang kepada setiap orang. Almarhum menjalani hidupnya untuk keredaan Allah Ta'ala dan demi mengkhidmati jemaat. Mengucapkan labaik kepada setiap arahan dan petunjuk khalifah dan menekankan hal ini juga kepada kami. Almarhum selalu memperlakukan kami dengan kecintaan dan kasih sayang. Selain melaksanakan tugas-tugas jemaat, almarhum juga membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu ibu dan sepanjang usianya, almarhum menjaga solatnya dan solat-solat kami juga. Selalu menasihatkan kepada kami untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Semua mualim dan mubalik yang bekerja dengan beliau menulis bahawa beliau adalah seorang mubalik contoh. Almarhum sosok yang penuh simpati dan kami tidak pernah melihat almarhum dalam keadaan marah. Jenazah selanjutnya Tuan Abdullah Mulsiko, mubalik lokal Malaysia. Pada 7 Oktober beliau tidak sedarkan diri lalu dibawa ke hospital. Beliau tidak dapat bertahan dan wafat pada malam itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum berusia 68 tahun. Almarhum seorang musi. Di antara yang tinggalkan selain isteri juga ada 8 orang anak. Almarhum adalah mertua dari 2 mubalik Malaysia, Tuan Salahuddin dan Tuan Masrur Ahmad. Tuan Abdullah Mulsiko lahir di Filipina. Setelah lulus dari universiti, almarhum bergabung dengan organisasi Muslim Moro Liberal Front. Organisasi ini menentang pemerintah. Tujuan mereka adalah mendirikan pemerintahan Islam di Filipina. Pada 1973, kedua orang tua almarhum hijrah dari Filipina ke Malaysia dan tinggal di Sandakan, Sabah. Singkatnya, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada almarhum hati yang bersih. Dalam mimpi, beliau berulang kali bertemu dengan Hazrat Masih Maud SAW, Khalifatul Masih Sani dan Khalifatul Masih Salis. Dengan kehendak Allah Ta'ala, almarhum mendapatkan kesempatan ikut serta pada Jalsah Serana di Kota Kinabalu pada tahun 1973 dan setelah menyaksikan jalsah tersebut menjadi sarana meningkatnya keimanan dan akhirnya beliau biat. Di tempat di mana beliau tinggal di Sandakan, di sana tidak ada mubalik dan almarhum memiliki ruh yang haus akan perkhidmatan. Oleh kerana itu,
Untuk menghilangkan rasa hausnya tersebut, almarhum banyak mempelajari literatur jemaat. Almarhum sangat suka bertablik. Almarhum menghidupkan minatnya ini dalam bentuk amalan nyata. Almarhum banyak bertablik kepada kawan-kawan, sanak saudara dan lingkungan. Hasilnya, banyak orang yang bergabung ke dalam jemaat, dan dikarenakan kegemarannya bertablik ini, almarhum mewakafkan dirinya dan kemudian ditugaskan sebagai mubalik. Kemudian demikian juga almarhum mendapatkan kesempatan untuk bertugas di Filipina bersama dengan Tuan Maulana Khairuddin Barus, dan dikarenakan fitrat beliau yang baik, kecintaan akan ilmu, kesederhanaan, kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka di sana pun almarhum bekerja dengan sangat baik dan melakukan perdebatan juga dengan orang-orang Kristian. Almarhum membawa beberapa orang ke dalam pangkuan Islam. Almarhum tidak pandai bercakap dalam bahasa Urdu namun suka mempelajarinya. Almarhum menghafal kutipan-kutipan dan nazam-nazam. Almarhum selalu suka mengkhidmati tamu. Pada hari Jumaat secara khusus, almarhum mengkhidmati para tamu. Almarhum merupakan sosok yang disiplin dan menginginkan setiap orang juga berdisiplin. Dan almarhum melaksanakan tarbiyat berdasarkan ini. Sejak beberapa tahun almarhum susah untuk berjalan. Meskipun demikian, almarhum tidak membiarkan rasa sakit ini menjadi penghalang dalam tugas-tugas almarhum. Jenazah yang ketiga, Tuan Abdul Wahid, mualim di Qadian, yang wafat pada 12 September di usia 56 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum berasal dari keluarga Kristian. Dalam keluarga, almarhum yang paling pertama mendapatkan kurnia biat adalah abang beliau, seorang mualim yang sudah pencen. Kemudian setelah itu seluruh keluarga beliau biat. Setelah menerima Ahmadiyah, almarhum mengambil kursus 3 tahun di Jamiatul Mubashirin. Setelah lulus dari sana, almarhum kemudian pergi bertablik ke beberapa daerah. Almarhum juga melaksanakan tanggungjawab tarbiyat di berbagai daerah di Qadian. Almarhum adalah seorang yang sangat taat dan bekerja dengan penuh semangat. Almarhum memiliki kemampuan bertablik yang sangat baik. Melalui perantaraan beliau, 3 keluarga Kristian dan 3 keluarga Ghair Ahmadi bergabung ke dalam jemaat, dan 2 orang di antara mereka juga dengan kurnia Allah Ta'ala menjadi musi, yakni mereka tidak hanya biat, melainkan juga meningkatkan dalam kebaikan. Di antara yang ditinggalkan selain isteri juga seorang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Anak almarhum tahun ini lulus dari Jamiah Ahmadiyah dan menjadi membalik. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat para almarhum, memberikan kepada mereka rahmat dan ampunannya, menganugerahkan taufik kepada anak keturunan mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan mereka dan segala keinginan-keinginan mereka mengenai tarbiyat anak keturunan mereka. Semoga Allah Ta'ala memenuhinya dan menjadi penolong sejati khilafat. Beberapa anak mereka juga wakaf zindagi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunannya. Sebagaimana yang telah saya katakan, insya-Allah setelah solat Jumaat, saya akan memimpin solat jenazah mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.